Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 18 Julai. Saya Emran Azmi Rosli. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beluran menerima peruntukan tambahan RM1 juta daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi tujuan pembangunan infrastruktur. Sebelum ini, kerajaan telah pun memperuntukkan sejumlah RM960,000 bagi tujuan sama. Peruntukan tambahan tersebut bertujuan membantu PPD Beluran menangani isu-isu terdesak, terutamanya penaik taraf infrastruktur sekolah terlibat. Keadaan sekolah di sini kita telah umumkan peruntukan tambahan berjumlah RM1 juta untuk PPD Beluran bagi menyelesaikan isu-isu yang mendesak yang perlu diselesaikan segera bagi membolehkan anak-anak kita mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan yang lebih kondusif dan selesa. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Guru peringkat PPD Beluran tahun 2022 di SK Pekan Beluran. Turut disampaikan beberapa anugerah pendidik bagi daerah Beluran. Datuk Dr. Razi turut meminta pegawai pendidikan daerah agar lebih kerap meninjau secara fizikal sekolah-sekolah di bawah kelolaan masing-masing. Jiraya Wara Keluarga Malaysia memberi banyak manfaat kepada penduduk terutama golongan wanita. Selain perkongsian pelbagai maklumat bermanfaat, program tersebut turut mendidik, mendedahkan selain kesedaran terutama melibatkan institusi kekeluargaan. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak berharap program sehari Anjuran Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN itu turut menyediakan pemeriksaan kesihatan percuma dan program pendidikan, keselamatan keluarga dan anak PK, terutama keselamatan cyber selain taklimat keselamatan kebakaran. Beliau yang juga yang di-Pertua Mutiara GRS berkata demikian ketika merasmikan Jirayawara Keluarga Malaysia PK at LPPKN sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2022 di Dewan Masyarakat di Tawau. Datin Julia turut berharap agar peserta terlibat dapat berkongsi ilmu yang diperoleh untuk menjadikan mereka lebih sensitif, berwaspada dan meningkatkan keselamatan anak-anak dan masyarakat dari kejadian yang tidak diingini berlaku. Ini adalah satu program yang tepat dan banyak memberikan manfaat kepada khususnya kepada keluarga yang ada di Tawau kerana hari ini yang menghadiri seminar yang dianjurkan adalah seramai lebih kurang 250 orang peserta sama ada daripada wanita ataupun daripada kaum bapa. Jadi ini sebagai menyaut seruan yang selalu dislogankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang hari ini iaitu konsep keluarga Malaysia. Kerajaan negeri merancang menganjurkan pesta regata lepa pada skala lebih besar dengan membuka penyertaan negara luar yang mempunyai hubung kait dengan kebudayaan suku kaum Bajau pada masa akan datang. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, ini kerana selain di kawasan pantai timur Sabah, terdapat juga masyarakat di negara lain yang mempunyai kebudayaan hampir sama. Berkemungkinan sebab ini merupakan tahun pertama setelah COVID kita adakan dan kita lihat akan tahun-tahun hadapan rasanya juga perlu kita wujudkan hubungan di antara negara-negara yang terlibat dalam penganjuran dalam hubungan lepa di Sempurna ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara sukan laut berarakan Lepa Cantik dan Lepa Berhias sempena Regata Lepa 2022 di dataran Lepa di Pekan Sempurna. Bagi mencapai perancangan tersebut, kerajaan negeri akan menetapkan pesta air terbesar kaum Bajau itu diadakan pada April setiap tahun. Tambah Datuk Jafri lagi, kerajaan negeri juga sedang dalam proses mewujudkan satu lagi perkampungan budaya bagi memperkenalkan keunikan lebih 30 etnik di Sabah sekaligus tarikan baharu sektor pelancongan di negeri ini. Permohonan telah pun dihantar ke Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK untuk kelulusan.
Belia digesa membantu menyebar luas maklumat terkini dan sahih berkaitan COVID-19. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim berkata, beliau juga mempunyai peranan penting dalam memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya usaha berterusan memerangi COVID-19. Potensi COVID yang masih kelihatan di sana-sini berlaku. Sejak kebelakangan ini ianya on the rise. Dan kita mengharapkan hasil daripada pertemuan HBN ini mereka kembali dan menyebarluaskan maklumat-maklumat bahawa peperangan belum berakhir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan larian Fun Ride sempena Karnival sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran. Orang ramai juga perlu kekal mematuhi prosedur operasi standar SOP berikutan wabak COVID-19 di negeri ini masih menunjukkan peningkatan kes baharu. Perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatatkan 231 kes jangkitan baharu semalam, 43 kes lebih rendah berbanding pada Sabtu. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, penurunan itu banyak ditentukan penurunan besar kes baharu di Kota Kinabalu daripada 137 kes pada Sabtu kepada 63 kes semalam. Beberapa daerah lain turut merekodkan penurunan kes iaitu Tawau 14 kes, Lahad Datu 6, Tenom dan Kudat masing-masing menurun 5 kes. Sementara itu Penampang merekodkan peningkatan kes tertinggi daripada 24 kes pada Sabtu kepada 80 kes semalam. Secara keseluruhannya, perubahan mendadak angka jangkitan harian di beberapa daerah berpunca daripada tempoh masa yang lebih lama bagi menyiapkan proses saringan sampel ujian. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Proses pengantarabangsaaan melalui pembelajaran tidak formal seperti program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ARPRM dapat menyediakan anak muda negara yang mampu bersaing di platform antarabangsa. Kita berharap ini merupakan satu ikon yang kita berikan kepada belia yang cemerlang supaya mereka akan terus berjuang dan juga akan mempengaruhi belia-belia lain untuk berjuang terus kepada bangsa dan negara kita. Pelajar Kolej Komuniti Sandakan sangat bertuah kerana diberi peluang untuk bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan melalui program-program yang dijalankan dia memberi satu nilai tambah kepada para pelajar sebagai persediaan sebelum untuk bersaing di alam pekerjaan nantilah. Mereka ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Sijil dan Pingat Pentauliahan Tahap Gangsa Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ARPRM 2021 di Kolej Komuniti Sandakan. Seramai 10 peserta ARPRM dari Kolej Komuniti Sandakan ditauliahkan tahap gangsa bagi tahun 2021. Turut dilaksanakan penyerahan buku tahap perak dan gangsa bagi tahun 2022. Peranan pengamal media bukan hanya menyalurkan maklumat tepat dan sahih, malah platform mempromosikan produk pelancongan yang ada di negara ini seperti Sabah. Ini kerana pengamal media merupakan salah satu medium terbaik bagi menarik kedatangan pelancong luar dan dalam negara melalui hasil penulisan mahupun penerbitan secara bervisual. Mereka sini sudah pasti diorang akan program hari ini, diorang akan pergi juga tempat-tempat lain, merasa juga kita punya makanan, tengok juga tempat-tempat yang menarik dan sekaligus mempromosilah. Beliau berkata demikian pada perlawanan Persahabatan Persatuan Wartawan Sabah SJA dan National Press Club NPC Malaysia di Padang Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. NPC Malaysia terdiri pengamal media dari Semenanjung dan Sarawak
mengadakan lawatan selama 4 hari di negeri ini buat pertama kalinya dengan pelbagai pengisian aktiviti kemasyarakatan dan sukan. Program Papar Berselawat diharap dapat membudayakan belia sekaligus menjadi wadah menyemarakkan aktiviti keagamaan setempat. Ini bagi membolehkan lebih ramai masyarakat, khususnya golongan belia meningkatkan rasa kecintaan terhadap junjungan besar Rasulullah. Pengerusi Persatuan Setia Kawan, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, program Papar Berselawat ini menghimpunkan kumpulan qasidah serta belia setempat dibuat khusus menarik golongan tersebut selain meningkatkan aktiviti keagamaan di daerah berkenaan. Program ini adalah sebenarnya aspirasi mereka dan kita bersama-sama, sebagaimana yang kita lihat pada malam ini, kumpulan qasidah ini adalah gabungan daripada kumpulan-kumpulan qasidah dan juga persatuan belia yang ada di sekitar Papar ini. Melalui program seperti ini sekurang-kurangnya menjadi wahdah kepada perkumpulan masyarakat khususnya masyarakat Islam di daerah ini untuk sama-sama memeriahkan kebetulan dalam suasana Aidil Adha yang masih kita raikan pada masa kini. Dapat mengembangkan belia Papar dan dapat mengembangkan lagi ramai menarik kepada yang Islam untuk berjuang Islam lah dan berjaya dapat melaksanakan ramai belia lagi mengikuti program ini. Kira-kira 1,000 masyarakat hadir dengan diserikan persembahan tausiah serta lagu-lagu nasyid oleh Ustaz Nazri Johani. Sebanyak 58 permohonan pengemaskinian maklumat berkaitan hartanah dan cukai diterima Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menerusi aplikasi dalam talian iaitu Proud. Aplikasi yang dilancarkan pada Jun lepas merupakan pendekatan DBKK mengurangkan tunggakan cukai kadaran berkaitan pengemaskinian alamat surat menyurat pemilik hartanah. Memang satu cabaran bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk mengutip tunggakan cukai kadaran. Sekarang kita sudah ada aplikasi Proud. Pemilik tidak perlu datang ke Dewan Bandaraya. Ini memudahkan pemilik hartanah membuat pengemaskinian dan juga seterusnya membantu DBKK memaskini maklumat bil cukai kadaran agar bil cukai tersebut sampai kepada pemilik hartanah. Bercakap di pejabatnya di Kota Kinabalu, menurut Ebi, aplikasi Proud turut menawarkan 3 perkhidmatan permohonan pengemaskinian maklumat hartanah, iaitu alamat surat menyurat, maklumat pemilik hartanah dan maklumat pemilikan hartanah. Pengguna hanya perlu memasukkan maklumat nombor cukai kadaran untuk membuat permohonan pengemaskinian hartanah. Jelas Ebi lagi, aplikasi Proud boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple Play Store. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Terus amalkan pematuhan SOP elak penularan COVID-19. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Hitam putih jaya miskin semua sama.